Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, segerakan pemilihan UMNO bukan PRU, kata Nazri. Berita sepenuhnya. Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz, mendesak supaya pemilihan UMNO diadakan secepat mungkin. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Rengas berkata, buat masa ini pemilihan parti adalah lebih penting untuk diadakan berbanding PRU 15 bagi mengelakkan UMNO dibubarkan. Buatlah pemilihan parti kalau berani, nak hadapi PRU berani, perlu berani hadapi pemilihan parti juga. Apa yang perlu dibuat UMNO ketika ini adalah pemilihan, bukannya PRU. Saya risau kalau tidak dibuat sebelum Disember, UMNO akan dibubar sebab kita ada 18 bulan bermula Jun tahun lalu untuk adakan pemilihan, katanya kepada BH hari ini. Jun tahun lalu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mengumumkan UMNO menangguhkan pemilihannya di semua peringkat cawangan bahagian dan Majlis Kerja Tertinggi MKT selama 18 bulan. Ahmad Maslan dilaporkan berkata, sudah menemui dan menulis surat kepada Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Mei lalu, UMNO meminda perlembagaan bagi membolehkan pemilihan parti diadakan 6 bulan selepas PRU 15. Mengulas mengenai perkara itu, Mohamed Nazri berkata, pindaan itu difahaminya terpakai untuk digunakan pada masa akan datang. Fahaman saya sebagai seorang peguam, pindaan digunakan untuk masa depan bukan sekarang. Apa yang UMNO perlu buat adalah mengadakan pemilihan parti, katanya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai gesaan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman supaya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melepaskan jawatannya secara terhormat demi kepentingan parti. Mengulas mengenai gesaan itu, Mohamed Nazri berkata, amalan dalam UMNO sebelum ini memutuskan mana-mana pemimpin yang mempunyai kes mahkamah perlu berundur sebagai Presiden parti. Beliau berkata, atas dasar itu, Ahmad Zahid juga perlu membuat tindakan sama dengan menarik diri seperti dilakukan pemimpin dalam UMNO sebelum ini. Ahmad Zahid patut tarik diri. Amalan lepas menunjukkan siapa ada kes perlu berundur. Seperti mana Dr. Muhammad Khair Toyo, bekas Menteri Besar Selangor, Tan Sri Muhammad Taib, bekas Naib Presiden UMNO, dan Tan Sri Rahim Tambicek, bekas Ketua Menteri Melaka. Malah sebelum ini, UMNO buat keputusan sesiapa ada kes perbicaraan perlu mengundurkan diri bagi fokus kepada kes supaya kes peribadi tidak dijadikan kes parti. Tetapi tak undur diri pula Ahmad Zahid, itu yang jadi masalah sekarang, katanya. Mohamed Nazri berkata, pihaknya menyokong tindakan Tajuddin mendedahkan perkara itu bagi membolehkan ahli parti membuat keputusan sebaiknya. Ia kebebasan bersuara. Tajuddin dah buat ahli MKT, dah bukan ahli MKT. Jadi orang tak boleh marah beliau. Beliau cakap benda betul. Biar rakyat dan ahli UMNO membuat keputusan, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai orang tahu. Malam ini, satu pendedahan yang paling mengejutkan seluruh pemerhati politik adalah apabila Tajuddin Abdul Rahman yang telah dipecat daripada MKT UMNO tiba-tiba mendedahkan satu gerak kerja Zahid Hamidi yang paling mengejutkan bukan saja pemerhati politik, penganalisis politik, bahkan UMNO sendiri. Sebelum ini aku menjangka Tajuddin Abdul Rahman akan berdiam diri apabila beliau dipecat.
daripada MKT UMNO. Ternyata Tajudin bukan orang yang berdiam diri. Dia tidak membiarkan dirinya dibuli. Dia tidak membiarkan dirinya dipecat begitu sahaja. Aku ingat selepas Tajudin dipecat, dia akan berdiam diri dan menjalankan tugasnya sebagai duta besar di Indonesia. Rupa-rupanya dalam diam, aku mencintaimu. Bukan. Dalam diam, Tajudin Abdul Rahman membuka langkah dengan membuat pendedahan demi pendedahan. Aku fikir ini hanya satu permulaan. Akan lebih banyak lagi pendedahan-pendedahan yang akan lebih menggemparkan Malaysia. Terutamanya berkaitan dengan Zahid Hamidi, Najib Tun Razak dan penyokong-penyokongnya. Hari ini, selepas beberapa hari dipecat, mendiamkan diri, Tajudin tampil bukan saja mempertahankan dirinya, tetapi mendedahkan pula langkah Zahid Hamidi yang aku fikir selama ini menjadi bualan semata-mata, satu berita kabar angin. Rupa-rupanya sekarang ada saksi hidupnya. Itulah dinamiknya politik Malaysia. Ada yang mengatakan politik Malaysia ini yang benar kadang-kadang jadi tak benar. Yang tak benar selalu menjadi benar. Kabar angin jangan dibuang begitu saja. Kerana kabar angin akan menjadi kebenaran. Hari ini, selepas beberapa waktu terdiam, mendiamkan diri, dan tidak ada isu lagi tiba-tiba timbul semula, Zahid Hamidi menandatangani, mengetuai tanda tangan sokong Perdana Menteri, sokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini bukan didedahkan oleh orang-orang biasa. Ini bukan didedahkan oleh musuh politik pembangkang daripada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Tetapi pendedahan ini dibongkar sendiri oleh orang dalaman parti UMNO, yaitu Tajudin Abdul Rahman sendiri. Dan yang luar biasa, beliau tidak mendedahkan hanya seorang diri yang terlibat. Tajudin Abdul Rahman mengatakan bukan dia seorang yang terpaksa menandatangani. Menurut Tajudin, asalnya dia tak nak menandatangani, tetapi selepas bermasam muka, akhirnya beliau menandatangani dengan rasa terpaksa. Menandatangani surat akuan bersumpah menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi sebenarnya mungkin ada kebenaran apabila banyak penulis-penulis di media sosial mengatakan memang Zahid Hamidi adalah murid kepada Anwar Ibrahim. Jadi Tajudin Abdul Rahman mengatakan Zahid Hamidi telah mengetuai satu gerakan menandatangani surat akuan sumpah menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan surat itu telah sampai ke Istana Negara menurut Tajudin. Dan yang lebih menggemparkan lagi, Tajudin juga menyebut beberapa orang yang telah menandatangani akuan bersumpah tersebut. Antaranya ahli Parlimen Padang Rengas yang juga telah menandatangani surat akuan janji itu. Dan yang paling kita tak sangka-sangka, telah menandatangani surat akuan bersumpah menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri itu adalah siapa lagi kalau bukan Najib Bosku. Tajudin mengatakan Najib Bosku pun ada menandatangani. Yang aku terfikir sekarang ini, apa sebab Zahid Hamidi mahu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Apa tujuannya dan apa niatnya? Apa imbalan balik yang boleh dia peroleh apabila dia berjaya membawa UMNO menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Nasib baiklah tidak menjadi rancangan itu dan Anwar Ibrahim gagal lagi.
Kesian juga aku pada Anwar Ibrahim ini, karena banyak kali Anwar Ibrahim seakan-akan ditipu bulat-bulat. Selepas diperdaya oleh Tun Mahathir, dijanjikan menjadi Perdana Menteri, akhirnya Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri lagi. Kali ini Zahid Hamidi melalui pendedahan Tajudin pun membuat surat akuan bersumpah menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi apa yang jadi? Tak jadi juga. Jadi apa yang jadi? Anwar tinggal jadi bahan mungkin dihanyati lagi. Dan yang lebih menarik, Tajudin Abdurrahman mendedahkan juga beberapa nama yang beliau tidak pasti sudah menandatangani akuan bersumpah itu atau tidak. Antaranya beliau mengatakan beliau tidak pasti. Beliau tidak pasti Khairi Jamaluddin telah menandatangani surat akuan bersumpah itu ataupun tidak. Beliau juga mengatakan beliau tidak pasti sama ada Hishamuddin Tun Husin juga telah menandatangani surat akuan bersumpah itu. Tapi yang menariknya, menurut Tajudin, penggunaan frasa no Anwar no DAP itu hanya jadi impian semata-mata. Common lah katanya. Bermaksud memang gerakan ini ada. Dan Tajudin apabila ditanya oleh media, Tajudin dengan menjawab dengan tegas. Beliau kata beliau adalah saksi hidup. Beliau saksi hidup yang telah menandatangani akuan bersumpah itu. Jadi sekarang kita tunggu pula. Selepas Tajudin Abdurrahman seakan-akan membalas dendam tindakan dia dipecat daripada MT UMNO, kita lihat sekarang apa langkah tindakan daripada Zahid Hamidi pula. Kalau benar Zahid Hamidi memang perlu menjawab. Tapi kalau tak benar, biasalah, saman jangan tak saman. Karena difitnah. Tapi kita tunggulah nanti ada penafian ataupun tidak. Sekian dulu perkongsian pada malam ini. Inilah berita yang paling menggemparkan, paling mengejutkan kita sebagai pemerhati politik Malaysia. Tidak kita fahami dan kita tidak tahu 100% di mana kebenarannya. Kita tunggulah penafian daripada Zahid Hamidi, sama ada beliau menafikan ataupun dia akan berdiam diri. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.